This call is now being recorded. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua orang sihat. Mana orang ni? Tak jawab pun salam saya. Hai cikgu. Jawablah salam. Tak dengar pun suara. Waalaikumsalam. Macam saya cakap. Waalaikumsalam. Macam saya cakap seorang je dengan komputer ni Kan? Okay, on mikrofon kita baca doa sama-sama boleh? Okay. Boleh. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang baca sama-sama, on mikrofon semua. Allahumma aftah alaina Hikmataka wa Wansur alaina. Naina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, baiklah. Alhamdulillah, jumpa lagi kita hari ini untuk kelas kita yang seterusnya. Baiklah. So kat luar cuaca tak berapa okey. Jadi ada beberapa orang yang mungkin ada masalah untuk masuk join GM dan saya pun tak tahu kejap-kejap lagi ke saya terkeluar ke apa kan. Saya pun tak tahu sebab tadi so far tadi dengan darjah 4 okey. Minggu hari Senin dengan darjah 1, darjah 2 ada masalah. Saya terkeluar sebanyak 3 kali. Baiklah, okey kita teruskan kepada topik kita pada hari ini. Bahan buangan awak boleh rujuk. Bahan buangan. Yeah. Okey, buku teks muka surat 149. Saya ulang. Buku teks muka surat 149. Okay, ini tajuk baru tajuk yang ke-9. Keseluruhan tajuk ada 12. Ada lebih kurang 3 tajuk je kita nak habiskan. Selepas tu Sadaqallahul Azim. Khatam habis dah. Awak pun tak ada UPSR tapi mungkin ada peperiksaan yang biasa secara dalaman lah. Jadi saya alhamdulillah kita dah sampai ke tajuk yang ke-9 iaitu bahan buangan. Okey, kita lihat muka surat 149. Alright, paparan skrin saya sama macam paparan yang awak nampak dekat dalam buku teks awak. Sama je dekat dalam buku teks. Okey, saya nak Ryan. Sihat? Ya. Okey, Ryan. Okey, Ryan tengok dekat dalam suasana gambar dekat dalam buku teks 149 ataupun dalam skrin saya ni Okey, ada 3 keadaan, 3 tempat lah di situ. Ada bilik darjah, ada restoran makanan segera, ada murid dan juga keluarganya berkelah di tepi pantai. Ryan tengok pada bilik darjah saja. Boleh Ryan? Okey, apa yang Ryan boleh terangkan tentang gambar tu? Okey. Apa yang awak nampak? Ceritakan tentang gambar tersebut. Bagi tahu je, tak payah ayat yang proper pun tak apa. Saya nak tahu apa yang awak nampak dekat gambar tu. Ini adalah kemahiran proses sains memerhati Tengok gambar, apa yang awak boleh nampak? Apa yang awak boleh nampak murid-murid tu lakukan? Boleh Ryan? Boleh. Ryan? Cakaplah pasal gambar tu. Dia sedang bersihkan kelas. Siapa gambar tu? Dia sedang bersihkan kelas. Lepas tu apa dia buat dengan sampah-sampah tu? Masukkan apa yang dia buat dengan sampah-sampah tu? Yes, thank you very much. Terima kasih Ryan. Jadi murid ni dalam kelas ni mereka
pungut sampah, kumpulkan dalam satu beg plastik. Jadi sampah tu awak tengok pergi sekitaran kelas ya, bersih. Jadi sampah tu dikumpulkan. Seterusnya Ifa kasih. Ifa. Ifa ada? Saya nampak Ifa situ. Okey, tak apa. Nanti kebetulan nanti dia akan menjawab. Okey, Mujahid tolong saya. Mujahid boleh dengar, Mujahid boleh dengar suara saya? Boleh. Alright, good. Sekarang Mujahid tengok dekat restoran makanan segera. Mujahid pernah pergi restoran makanan segera tak? Pernah. Okey, apa restoran makanan segera yang Mujahid pernah pergi dengan ibu dan ayah serta keluarga? Ada banyak kat Malaysia. Pergi mana? Makan kat mana? KFC. Alright, lagi? Pizza Hut. Okey, selain daripada KFC. McDonald's. Okey, banyak kan? So makanan tu semua boleh kita makan, tapi tak boleh makan dengan kerap. Tak boleh makan. Tak. Tak boleh makan kerap lah. Maksudnya sesekali tu boleh lah. Tak adalah pagi makan McDonald's, tengah hari makan KFC, malam makan pizza. Satu lagi, tak elok untuk kesihatan sebabnya makanan tu makanan segera lah. Okay, kita ada banyak restoran makanan segera kat Malaysia. Ada Pizza Hut, ada Texas Chicken lah, ada Subway lah. Itu semua dikategorikan sebagai makanan segera. Dulu kita boleh dine in, which is dine in tu makan di sana. Sekarang kan kita boleh take away sahaja. Okay, Mujahid, tengok keadaan di situ. Anggaplah di sini yang bertudung bertudung kelabu, purple ni ibu awak lah. Anggaplah itu ayah awak kan, konon lah Okey, lepas awak makan makanan segera dekat restoran makanan segera ni, lepas tu apa buat? Apa yang mereka digambar ni lakukan? Lepas makan, buang sampah ke dalam tong sampah. Yes, terima kasih Mujahid. Lepas makan mereka akan buang sampah ke dalam tong sampah. Kalau dulu awak tengok McDonald's, mereka ada pekerja mereka yang tolong bersihkan meja. Tapi sekarang ada letak stiker kat situ, letak kita sama-sama tolong kemas meja kan. Jadi apa yang kita buat, kita ambil sampah kita buangkan. Okey, seterusnya Daniel. Adam Daniel. Ya, saya cikgu. Okey, gambar ketiga. Pernah pergi berkelah Adam Daniel? Pernah? Berkelah kat mana? Dekat Pantai Puteri. Pantai Puteri. Alright, mereka berkelah. Selalu apa menu yang ibu bawa untuk berkelah? Bihun. Lagi? Nasi lemak, bihun. Lepas je makan semua dah habis, dah petang nak balik, apa buat tu gambar tu? Buang sampah dalam tong sampah. Buang sampah dalam tong sampah. Terima kasih Adam Daniel. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Rizal Wahyudi. Okey. Ketiga-tiga gambar ni awak nampak mereka buang sampah dalam plastik sampah. Mereka buang sampah dalam tong sampah dekat kedai makanan segera. Dan yang ketiga, mereka buang sampah dalam tong sampah yang ada di tepi pantai. So Rizal Wahidi cuba bayangkan jika keadaan itu tidak berlaku, which is murid tadi dalam kelas tu dia tak buang sampah dalam plastik sampah. Orang makan dekat kedai makanan segera tu biar je pinggan-pinggan cawan-cawan tu begitu saja. Dan Adam Daniel tu pergi pantai berkelah, biar je sampah-sampah tu kat tepi pantai. Apa berlaku pada persekitaran kita ya Rizal? Kotor cikgu. Apa dia? Kotor. Kotor. Selain daripada kotor, apa kesannya? Nampak kotor lagi? Dengan mata. Kalau itu guna deria mata nampak kotor. Lagi apa selain daripada kotor? Apa lagi awak boleh nyatakan? Selain daripada persekitaran yang kotor lagi? Busuk cikgu. Busuk. Okey, terima kasih Rizal Wahyudi. Baiklah. Jadi jika sampah itu tidak diurus secara terancang, kita tak betul-betul buang sampah dan sebagainya. Satu adalah pencemaran lah, sampah banyak, kemudian kotor, bau busuk, kemudian ada wujudnya akan berlakunya penyakit berjangkit dan sebagainya. Jadi tajuk kita adalah tentang bahan buangan. So macam mana kita nak uruskan bahan buangan tu? Perkataan bahan buangan tu sendiri, bahan buangan, dia bahan awak buang, maksudnya dah tak nak guna lah kan? Dah tak nak guna. Jadi kita lihat seterusnya slide saya. So jadi kita nak kenali bahan buangan kita. Tak kenal maka tak cinta lah kan. Dah mengantuk dari saya. Wah, pagi cuaca seronok je kan.
bangun pagi tadi subuh, alah hai sejuk je kan. Lepas tu dia lepas subuh dia tertidur. Mak baiklah dia terjaga kelas saya pukul 9.10 kan. Tu yang dah jam 4 saya tadi. Ada masuk muka bangun tidur. Baik tak nampak air basi. Alright. Jadi cuaca kita hari ni sedap je kan, mendung. Lepas ni siapa nak sambung tidur boleh lah sambung tidur Alright. Tapi saya habiskan kelas saya, GM saya sekejap je tau. GM saya tak lama sebab apa? Sebab lepas ni kerja awak banyak. Banyak kerja awak lepas ni. Sebab kelas kita 2 jam kan. Alright. So tak kenal maka tak cinta lah. Kita kena kenal apa itu bahan buangan. Jadi awak boleh rujuk pada buku teks awak muka surat 150 dan 151. Saya ulang 150, 151. Okey, Diana Sofia. Ya. Diana? Ya. Alright, Diana Sofia, tolong cikgu kejap. Tolong bacakan pada buku teks muka surat 150. Seorang cikgu dekat atas tu, comel cikgu tu. Kalau dia pakai kacamata dia macam saya dah. Cih. Alright, bacakan dialog dia cepat. Bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Contohlah awak ada bear. Tadi bear, tahu tadi bear? Bear yang dah terkoyak. Mak awak pun dah jahit pun awak kata macam tak nak lah lagi benda ni, dah busuk lah. Jadi awak tak nak simpan dah. So awak buang lah dia. Bila awak buang je, once you throw away, bukan once broke consider sold Kalau kat kedai, once broke consider sold. Ni tak, once you throw away, dah tak diguna lagi, awak buang, itu dikategorikan sebagai bahan buangan. Begitu juga dengan pagi-pagi kan, sakit perut. Awak masuk mana? Tandas. Masuk tandas. Awak buang kan? Ya. Jangan tipu. Buang tak? Buang. Buang kan? Wow, cikgu. Awak buang kan? Jadi bila awak buang, bila sahaja awak buang, awak tidak perlukan lagi dalam badan awak. Jadi yang buang itulah bahan buangan. Banyak awak buang tau. Warna-warni awak buang dia. Ada kuning, ada coklat. Kan? Buangan kan? Tapi dalam Islam kita tak boleh tengok najis kita tapi ni saya share sedikit lah, nampak macam kotor tapi sebenarnya benda tu betul. Apa yang jadi, dulu anak saya masa baby, dia makan, saya rasa saya pernah cerita dulu kat dah jam 4 saya rasa. Saya ajar topik penyatinjaan. Dia makan buah naga warna purple. Tahu buah naga warna purple? Tahu. Awak rasa najis dia keluar warna apa? Warna apa? Warna ungu. Yes, najis dia keluar warna purple. Lepas tu ada bintik-bintik hitam. Bintik hitam tu apa? Warna naga. Biji dia lah. Biji buah naga. Jadi dia baby, jadi saya salin pampers dia. Kan? Saya nampak, kenapa saya kan saya sakit? Kenapa najis dia warna purple ni, hitam-hitam? Maksud saya dah nak pergi doktor dah, saya dah takut dah. Rupanya saya baru saya tahu yang anak saya makan buah naga dekat rumah pengasuh. Pengasuh dia bagi dia makan buah naga. Jadi saya pun terperanjat lah. Jadi kalau awak makan buah naga bila awak buang yang besar tu nanti awak nak flush tu nanti najis awak nampak lah warna purple. Janganlah pula awak beria-ria tengok kan. Kan? Alright. Okay, itu tentang najis lah. Ini memang nampak kotor. Tapi dia adalah topik dalam topik tahun 4 iaitu penyatinjaan. Okay, mari kita lihat slide. Apa maksud apa yang dikatakan dengan bahan buangan tu? Ini dia. Bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Dia tak nak dah. Dia tak nak dah. Buang. Jadi dia ada kategori. Ada berapa kategori? Ada 7 kategori. Ada berapa kategori? 7 kategori. Ada 7 kategori yang mana tong berwarna orange tu, tong berwarna orange akan diletakkan 2 bahan yang berbeza lah. Kita lihat satu persatu. Okey, bahan buangan yang dikategorikan sebagai plastik. Semua benda, semua objek yang diperbuat daripada plastik. Sudu plastik, pinggan plastik, cawan plastik, kerusi plastik, pembaris plastik. Semua kategori
plastik. Kemudian kita pergi kepada kategori logam. Logam ni adalah besi, aluminium, emas. Adakah orang buang emas? Tak ada kan? Tak ada orang buang emas lah. Siapa buang emas tu, orang tu stupidos lah. Bagi saya. Tak payah buang emas tu bagi saya. Emas orang tak buang gila lah orang tu buang emas kan. Terbuang mungkin lah. Okay. So logam ni merujuk kepada, awak boleh lihat buku teks awak ya. Muka surat 150. Iaitu bahan-bahan yang seperti besi buruk lah. Besi buruk kan. Kan ada orang pergi ambil besi buruk semua kan. Besi buruk, kemudian aluminium tin susu, itu semua contoh bahan buangan logam. Okey. Saya rasa saya ada pernah cerita apa beza tin aluminium dengan tin yang susu tu. Kalau awak pergi hantar dekat tempat jualan kita semula mereka nak differentiate, nak bezakan antara tin susu dengan tin aluminium. Yang besi dengan aluminium diguna apa? Siapa tahu? Apa alat yang digunakan untuk membezakan? Sebab dia hantar dalam bekas kan? Dia hantar dalam plastik macam tu. Tapi orang tu nak timbang. Macam mana dia nak timbang? Nampak sama je tin-tin tu. Tapi dia beza Siapa tahu? Raise hand. Tak ada orang tahu? Saya tanya, saya jawab lah. Saya tanya, saya jawab. Okay. So cara dia adalah dia menggunakan magnet. Guna apa? Magnet. Jadi orang yang terima nak beli apa yang awak nak jual dekat tempat kita semula tu, mereka akan menggunakan magnet. Jadi apa dia buat? Dia letak magnet dekat tin susu. Dapat ditarik tak oleh magnet? Tin susu tu dapat ditarik oleh magnet tak? Dapat sebab tin susu tu diperbuat daripada besi. Tetapi apabila awak meletakkan magnet pada tin aluminium, yang Coca-Cola, Sprite, apa lagi tu, Red Bull, bukan Red Bull, apa? FNN kan? Pepsi, Cola tu kan, semua tu. Tin tu semua diperbuat daripada aluminium. Namun magnet tu tidak dapat menarik tin aluminium. Jadi bila aluminium dengan besi tu, yang mana lagi mahal untuk dijual? Mana lagi mahal? Aluminium. Yes, aluminium lagi mahal. Aluminium lebih mahal. Okey, seterusnya kita lihat kepada selain daripada logam tadi, kita juga ada kaca. Kaca. Semua botol, balang semua yang diperbuat daripada kaca. Saya ada tengok satu rancangan rancangan dekat apa tu, Net Geo People. Channel berapa saya tengok, 7 berapa, Net Geo People. Saya tengok rancangan tu, dia nama rancangan tu Leave No Trace. Leave No Trace. Maksudnya dia tinggalkan tempat tu tanpa jejak. Dia pergi satu negara untuk melihat cara negara tu menerima pelancong, apa cara yang banyak kaedah kitar semula dan sebagainya. Ada satu negara yang saya tengok masa tu, dia pergi dekat Maldives. Kepulauan Maldives. Kepulauan Maldives yang mana dia kitar semula kaca dia, kemudian dia kitar semula awak tahu tak kotak yang foam yang orang isi air batu tu kan? Ais tu kan? Kotak gabus tu dia kitar semula dan dicampur dengan simen untuk jadikan batu bata. Jadi batu bata tu dikitar semula dia campurkan semua simen, kotak styrofoam. Styrofoam tu yang foam tu lah, kotak putih tu. Dia campurkan semua dengan simen, dia jadikan batu bata, dan batu bata tersebut dia bina rumah, bina pembinaan lah, untuk pembinaan. Jadi dia tak ada mengeluarkan bajet lah di situ. Tu dekat Kepulauan Maldives. Kepulauan Maldives ataupun Maldives. Alright, seterusnya. Semua jenis kertas. Semua jenis kertas. Jadi kita ada plastik,
kita ada logam, kita ada kaca dan kita ada kertas. Alright, seterusnya. Yang lagi 3 ni, yang seterusnya adalah sisa makanan. Apa dia? Sisa makanan yang tidak diperlukan lagi lah. Sayur, buah-buahan, pisang. Dan sebenarnya sisa-sisa makanan ni kalau disimpan boleh dijadikan sebagai baja kompos. Pernah dengar baja kompos? Baja kompos baja kompos. Alright, seterusnya bahan kumuh ataupun tinja. Ini loji-loji yang ada dekat taman-taman kan. Ada proses semula, jadilah air. Macam tu ke? Awak tahu tak dekat angkasa lepas, dekat stesen ISS, macam mana dia orang buang air besar, macam mana dia orang buang air kecil kan? Pernah tengok YouTube? Kalau awak free nanti awak tengoklah YouTube. Macam mana perjalanan hidup, macam mana cara hidup angkasawan-angkasawan yang berada di ISS, International Space Challenge. Space Challenge pula. International Space Station. Space Challenge pula. IS. Saya suka rancangan-rancangan macam tu, video-video macam tu. Cubalah tengok. Macam hari tu apa yang berlaku yang saya share dekat dalam grup kelas, kejadian meteor, hujan meteor, shooting star. Saya kekonon nak tengok lah sekali dah tertidur. Rupa-rupanya it happens pada jam 2 pagi. Awak boleh tengok dekat YouTube lah, ada beberapa orang yang dapat rekod benda tu. Banyak banyak sangat shooting star. Alright. Okay, seterusnya. Itu semua adalah keajaiban alam lah yang Allah bagilah. Jadi Allah bagi kita peluang dalam pada masa yang sama kita diuji dengan COVID-19. Sedih kan? Banyak kematian. Dan pada masa yang sama Allah bagi kita nampak keindahan alam kita. Shooting star. Alright, so Allah bagi perkara yang happy, Allah bagi perkara yang sedih. So kita kena sentiasa bersyukur. Baiklah, alright, seterusnya dah macam kelas agama pula. Okey, seterusnya adalah sisa toksik. Sisa toksik. Sisa toksik ni adalah kumbahan ataupun sisa-sisa bahan-bahan daripada kilang lah. Awak boleh tengok daripada buku teks awak. Cecair kimia, cecair bahan buangan daripada industri serta pertanian, botol aerosol, cecair pembasmi makhluk perosak. Sekejap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sorry. Okay. Cecair sisa toksik awak boleh baca kat situ bahan kimia, botol aerosol. Tahu botol aerosol tu botol apa? Orang buat nyamuk. Sembuh buat nyamuk tu sembuh lipas, sembuh buat nyamuk. Dulu masa zaman saya kecil-kecil tak ada sembuh lipas. Semua spray ubat nyamuk. Saya jumpa lipas saya spray pakai ubat nyamuk punya spray. Lipas pun tak mati. Awak tahu tak macam ni lipas tu nak mati? Macam ni keadaan dia kalau dia dah nak mati. Dan nyawa-nyawa ikan. Innalillah. Terbalik. Terbalik. Balik. Kaki dia dekat atas bila dia dah terpusing dengan kaki dia dekat atas tu, awak spray lagi bawah badan dia, perut dia tu. Sebab organ pernafasan dia adalah spirakel. Spirakel tu berada di abdomen perut dia. Awak jangan spray kat hidung lipas, dia tak mati. Awak spray kat bawah badan dia. Sebab bawah badan dia tu lah ada spirakel dia. Alright. Kemudian gambar tu awak boleh tengok dekat muka surat 151 ada bahan buangan industri mereka tak boleh buang tong-tong ni dekat tepi-tepi longkang boleh buang dekat tepi sungai kalau mereka buang nanti air hujan bercampur dengan bahan buangan tu tadi tu akan meresap ke dalam tanah dan akan membawa kesan kepada tanaman. Okey, lepas tu asap kenderaan, asap kilang, semburan racun perosak. Sebab tu awak tengok orang yang sembuh racun perosak ni dia akan pakai satu alat dekat hidung dia tu. Dia tutup hidung dia tu supaya dia tidak tercemar lah, dia tidak dapat udara yang semburan tadi tu tak masuk ke dalam paru dia lah. Alright, seterusnya kita pergi kepada terbiodegradasikan atau tidak. Muka surat 152.
Okey, pada muka surat 152, okey. Ini adalah contoh contoh yang mana seorang murid ni pada tahun 1990 dia tanam dia punya kereta mainan. Dia tanam dia punya kereta mainan kat belakang rumah dia. Dia sedih kereta dia tak boleh jalan. Dia kata kereta dia dah mati. Mati kena tanam. Kereta tak jalan padahal dia tak tahu bateri yang tak ada. Dia kata kereta dia mati. Saya mandai saya buat cerita dialog dia kat situ mana pergi kereta mainan, saya tukar cerita. Suka hati saya tukar cerita. Okey. Kan. Saya tukar cerita. Dia kata mana kereta dia ni? Tak ada kereta dia. Dia cakap mana kereta? Asal skrin saya hilang. Sekejap. Asal skrin saya hilang? Okey, sorry. Dia kata mana kereta saya ni? Tak ada sebenarnya bukannya tu. Sebenarnya dia salah cerita ni. Sebenarnya dia tanam kereta mainan dia. Kereta mainan dia dah meninggalkan dia di dunia. Atuk dia meninggal kata tanam. Kucing yang meninggal dia tanam. Kan? Kereta dia meninggal dia pun tanam kereta dia. 1990. Lepas tu setelah berapa tahun dah? Setelah 31 tahun. 31 tiba-tiba dia teringat, aku pernah tanam kereta. Kenapalah aku tidak bijak? Bukan bodoh. Kenapalah aku tidak bijak? Aku telah menanam kereta tersebut. Dia gali. Dia gali. Dia jumpa kereta dia. Kereta dia tidak reput. Kereta dia tidak reput. Sebaliknya kalau dia tanam kucing dia reput. So dia tanam kereta. Tanam pensel pun pensel reput No. Sebab itulah kalau orang Cina kalau fahaman mereka agama mereka tanam mayat beserta dengan barang-barang peribadi mayat tersebutlah. Itu fahaman mereka lah. Jadi kat sini budak ni dia jumpa balik semula kereta dia. Maksudnya kereta dia tidak reput. Jadi kita tak ada istilah kita kata kereta aku tidak reput. Itu bukan istilah bahasa orang sains. So kita orang sains kita kena cakap bahasa yang best sikit lah kan. Nampaklah sikit orang sains. Jadi perkataan ni memang banyak orang pelat. Memang susah nak sebut. Jadi kita on microphone kita sebut 3 kali. Boleh? Boleh. Alright, 1, 2, 3. Terbiodegradasikan. Terbiodegradasikan. Ada yang tak nak sebut Adam dia saya tak nampak muka dia. Saya boleh nampak semua orang punya muka. Saya boleh tahu siapa yang cakap, siapa tak cakap. Kan? Jadi dia terbiodegradasikan. Awak sebut tu dia lambat kan? Terbiodegradasikan. Lepas ni kita sebut laju. Terbiodegradasikan. Laju gitu kan. Jadi kalau yang boleh reput nama dia terbiodegradasikan. Kalau tak boleh reput kita tambah perkataan tidak saja depan. Jadi tidak terbiodegradasikan. Jadi apa makna terbiodegradasi? Apa makna tidak terbiodegradasi? Maksudnya dia boleh direputkan. Siapa yang reputkan dia? Mikroorganisma. Jadi kita lihat slide saya. Mikroorganisma itu pun pelat nak sebut. Jadi bahan buangan terbiodegradasikan adalah bahan yang boleh direputkan. Maksud direputkan tu adalah bila kita tanam dia akan reput dan dia kembali ke dalam tanah sebagai nutrien. Awak boleh tengok awak boleh tengok dalam muka surat 152. Dan apa pula maksud bahan tidak boleh terbiodegradasikan? Dia tidak boleh direputkan dan dia boleh, apa saya tulis warna merah tu? Ada tanda seruan tu. Baca. Mencemarkan alam sekitar. Mencemarkan alam sekitar. Yang mana kalau awak perasan, pada tahun berapa saya tak ingat, kerajaan Melaka mengharamkan penggunaan plastik. Betul? Tapi awak kata cikgu ada je family store plastik.
ada je MITC plastik. Tapi sebenarnya plastik tu bukan diperbuat daripada plastik. Okey, kalau awak pegang betul-betul, awak bau dia ada lain macam sikit. Betul? Betul. Kan? Yes, sebenarnya plastik yang daripada Family Store ataupun MITC, Mydane ke ataupun Aeon ke, plastik tu semua diperbuat daripada ubi kayu. Apa dia? Ubi kayu. Ubi kayu. Jadi kalau tak adalah boleh makan. Janganlah macam tu sekali Adam. Kok ya pun dah. Relax takkan nak makan plastik kan. Okay. Boleh buat eksperimen. Saya pernah buat. Okay, cara dia senang je. Tak payah menggunakan modal pun. Saya pernah buat eksperimen. Plastik yang saya dapat daripada Aeon. Okay. Saya renyuk-renyukkan dia, saya letak satu tempat. Ataupun paling senang awak tanam lah. Awak boleh nampak setelah beberapa lama awak pegang dia macam rapuh. Awak perasan tak? Plastik tu lama-lama dia akan rapuh. Dan dia mudah koyak. Jadi dia bukannya 100%, dia tidak dihasilkan daripada platelet plastik. Dia dihasilkan daripada ubi kayu sebab tu dia sedang reput. Jadi sebenarnya penggunaan plastik kita masih boleh lagi menggunakan plastik kat Melaka, tetapi plastik kita tidak diperbuat daripada plastik itu lah. Okey, kemudian kalau awak perasan straw. Tahu straw? Straw apa? Tahu. Straw sedut. Straw Mana kertas. straw sedut? Mana straw? Siapa yang jawab straw sedut tu? Cuba ngaku. Cepat. Siapa? Straw sedut. Ada ke orang pakai straw untuk hembus? Memanglah orang guna straw untuk sedut. Alright. Straw kertas kalau awak perasan kan? Sekarang kita guna straw kertas. Jadi dekat tempat yang saya sebut tadi tu, dekat Kepulauan Maldives tadi, Kepulauan Maldives tadi yang saya tengok siaran cerita tadi tu, mereka tidak menggunakan botol plastik. Sebaliknya, mereka menggunakan botol kaca. Air mineral dalam botol kaca. Bayangkan botol kaca lah. So sebenarnya sekolah kita tak benarkan guna kaca lah kan. Jadi awak kena guna plastik lah. Tapi plastik pun ada berbeza lah plastik. Okay. Alright, seterusnya. Mari kita lihat dekat sini ada beberapa bahan. Ada 6. 6 kita nak panggil seorang demi seorang. Akila ada. Saya nampak ni Saya. Akila, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 objek di paparan skrin. Tak ada di buku teks. Okay. Saya nak awak pilih satu dan awak nyatakan bahan ni boleh terbiodegradasi atau tidak terbiodegradasi. Boleh? Awak sebut je mana-mana. Boleh tak? Pilih satu. Boleh, okey. Pilih satu. Sekarang? Tin. Tin apa? Tin sardin wah. Tin. Okey, tin. Tin, bagi jawapan. Terbiodegradasikan ke tidak terbiodegradasikan? Migrogasikan. Apa dia? Migrogasikan. Bila masa dia nak terbiodegradasikan? Awak tanam dia reput ke tin? Tin reput ke? Tak. Tak reput. Habis macam mana boleh terbiodegradasi pula? Benda yang boleh reput adalah benda yang organik. Contoh bahan daripada kertas, kayu, lagi bahan kumur, bahan tinja, sisa makanan. Ulang sekali lagi Akila. Boleh Akila? Boleh. Okey, tin diperbuat daripada apa? Tak sihat ke? Tidak terbiodegradasikan. Apa go tu? Tin diperbuat daripada apa Akila? Tidak terbiodegradasikan.
Akan saya kata semua orang ada masalah pelat untuk sebutkan perkataan itu. Jadi awak kena praktis. Terima kasih Akilah. So tin diperbuat daripada besi. Besi tidak terbiodegradasikan. Okey, Alia. Siapa Alia Nabilah ni? Alia Nadira. Alia Nadira. Tak ada. Bukan Alia Nadira lah. Bukanlah, bukan Alia Nadira. Siapa Alia Nabila ni? Saya tak pernah ada orang Alia Nabila dalam kelas saya. Siapa tu? Fatimah. Fatimah. Oh, Fatimah. Ya. Okey, Fatimah. Pilih satu, cepat. Pilih satu dekat skrin saya tu. Ada tuala, ada buku, ada baldi, ada gelas kaca, ada pensel. Pilih satu. Nampak ke tak? Nampak? Okey, pilih satu. Cepat sayang. Okey, saya pilihkan untuk awak buku. Boleh? Fatimah, buku? Boleh? Okey, buku. Kelaskan. Adakah buku terbiodegradasikan atau tidak terbiodegradasikan? Terbiodegradasikan. Good, terima kasih. Seterusnya kita nak Umaira Kaisah. Umaira. Umaira. Yuhu. Mesti pergi dapur makan ni. Oh, Umaira. Okey lah, Abang Handsome. Tolong Abang Handsome. Pilih satu Abang Handsome. Pensel. Pensel. Kau senang pilih pensel. Alright. Pensel. Cepat. Jawapan? Terbiodegradasikan. Sekali lagi. Sekali lagi. Pelat. Terbiodegradasikan. Alright, thank you. Next, seterusnya Atira. Ya. Okay, pilih satu. Tu gelas. Tu apa? Gelas kaca. Tak ada hoodie hari ni? Okay, gelas kaca Atira. Jawapan? Tidak terbiodegradasikan. Good, thank you. Next. Next, cepat. Asfaris. Asfaris. Ilek, tak ada. Hafizah. Ya. Hafizah, pilih satu. Saya tak puas hati, saya nak tengok muka lah. Kenapa tak nak on camera? Baldi. Yes. Okay, jawapan? Jawapan? Terbiodegradasi atau tidak terbiodegradasi? Tidak terbiodegradasi. Kan saya kata mesti pelat kan? Sekali lagi Hafizah. Tidak terbiodegradasikan. Tidak terbiodegradasikan. Terima kasih. Last one, Zakri. Zakri. Saya nampak Zakri tadi. Yes, sayang. Tolong last one. Cepat. Tuala. Jawapan? Sengit kojanya. Tidak terbiodegradasikan. Okay, thank you very much. Good. Alhamdulillah. Habis Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa yang terbiodegradasikan, ada berapa yang tidak terbiodegradasikan. Adam Dawish dah jawab tadi Fatih? Ya, cikgu. Sorry Adam. Fatih, ulang balik semula. Apa yang terbiodegradasikan, apa yang tidak boleh terbiodegradasikan? Cepat. Sebut. Terbiodegradasikan. Terbiodegradasikan. Apa dia? Dekat gambar.
Apa objek tadi? Nampak ke tak nampak? Oh nampak. Leceh tu. Ha. Ha? Dia tak ingat. Tarik telinga dia ni lah. Saya tak dengar kawan dia cakap. Fatih, yang tidak terbiodegradasikan. Yang tidak terbiodegradasikan. Tiga apa benda? Baldi. Lagi? Gelas. Lagi? Dengan tin. Thank you very much. Good. Okay, kami kembar. Karuna ke Karina ni? Karuna ke Karina? Maybe lain tak okay. Okay, Elisa Dilail. Okay sayang, tolong cikgu. Okay, daripada paparan saya tadi, Fatih dah jawab. Yang tidak terbiodegradasikan, saya pun dah pelat. Yang tidak terbiodegradasikan tu adalah gelas, baldi dan tin. Okay, sekarang awak jawab yang boleh, yang terbiodegradasikan, yang boleh reput daripada gambar, apa dia? Pensel. Good, lagi? Tin. Lagi? Dengan Tin? Bukan. Pensel lagi? Pensel lagi? cawan. Mana boleh? Baldi. Mana boleh? Baldi mana ada repot? Pensel lagi? Tuala. Tuala lagi? Buku. Buku. Okay, terima kasih. Next, kita pergi. Alright. Baldi pula. Okay, habis kelas kita hari ni. Habis dah. Jadi, kita tamatkan kelas kita sekarang. Yang mana kejap lagi ni, selepas je habis kelas GM ni, saya akan bagi awak makluman dekat channel yang mana dekat channel nanti awak ada tengok video dua video. Dua video dan juga saya bagi slide untuk hari ni. Awak buat nota dulu Alright, saya terangkan. Awak buat nota dulu. Nota tu ikut kreativiti awak lah. Dan nota tak boleh di photostat. Nota tak boleh di photostat, tak boleh ditampal. Okay, saya nak awak salin. Kemudian, seterusnya, selepas awak salin nota, ada satu link untuk awak jawab soalan tambahan. So, awak boleh jawab soalan tu dan hantar tugasan dalam channel sebelum hari Jumaat. Awak ada masa ada masa. So tak payah nak rush-rush buat. Dan latihan yang saya suruh buat tu tak payah screenshot. Saya ulang tidak perlu screenshot. Tidak perlu screenshot. Jadi awak buat nota, awak tengok video, awak buat nota, kemudian awak jawab latihan yang saya bagi dalam, ada link kat situ. Ada link untuk awak jawab soalan latihan tu. Okey, dan yang pasti tolong pastikan awak tulis nama nama sebenar awak dekat dalam latihan tu. Dia tulis nama singkatan, saya tak tahu siapa. Dan lepas habis tu awak tolong submit lah. Tolong submit. Alright, habis dah. So jangan live dulu sebab saya nak ambil gambar. Okey, saya ucapkan terima kasih. Ya, apa dia? Kalau siapkan sebelum juga tak dengar. Ulang sekali lagi. Kalau yang nota tu sebelum Jumaat juga ke? Tak kisahlah. Nak buat sampai hari Ahad pun boleh sebab nota tu banyak. Yang penting soalan latihan tu buat dulu. Nanti saya buat pembetulan dekat situ. Nota sehingga hari Ahad, latihan tu sebelum hari Jumaat. Boleh? Alright. Jadi so terima kasih pada siapa yang hadir. Alhamdulillah. Apa-apa masalah boleh PM saya. Alright. Jangan live dulu. Okay, jangan live dulu. Okay, on camera please.